Untuk program Inovasi Negara ketika ini, anda bersama saya Nazira Noran di Radio @TV. Yang hari ini kita ingin bercakap mengenai inovasi teknologi drone bersama dengan tetamu kita di studio sekarang ini, Encik Muslim Abdullah Zaid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Aeronerv dan juga Encik Nizal Syafiq, Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronerv. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Ada drone ke datang? Tak ada? Okey, kita nak bercakap mengenai teknologi drone ini. Saya percaya ramai di antara kita kalau nak ambil gambar sekarang ini, dia macam tak puas tak ada drone kan. Tak ada hingga dari atas ke bawah kan, kiri kanan depan belakang, lepas tu tiba-tiba zoom datang kat tengah muka. Dia dah macam satu trend. Lagi-lagi kalau majlis istimewa seperti perkahwinan dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak bercakap mengenai pengasas Aeronerv yang mungkin ramai di antara kita nak tahu siapa sebenarnya pengasasnya, bagaimana ia diniagakan kan, dihasilkan dalam proses ini. Jadi kita nak bercakap dengan Encik Muslim dahulu selaku Ketua Pegawai Eksekutif Aeronerv. Ceritakan sedikit tentang Aeronerv ni. Silakan Encik Muslim. Okey, bismillah. Assalamualaikum kepada semua pendengar dan penonton bernama radio. Aeronerv kita sudah 2 tahun berada dalam industri drone ini dan saya sendiri dengan industri drone dah terlibat sejak tahun 2013. Jadi kita bermula dengan dalam bidang R&D, Research and Development, fokus kepada sistem pemantauan, monitoring system yang mana kita integratekan dengan flight system untuk drone. Dan kemudian saya terlibat dalam bidang keselamatan, seterusnya dalam bidang pendidikan dan juga pelatihan khusus dalam bidang pengaturcaraan drone untuk autonomous lah. Ketika itu kita fokus pada STEM dan juga custom solutions untuk industri. Okey. Dan daripada situ kita dapat beberapa permintaan, kehendak, ada traction untuk kita mula jalankan khidmat menggunakan drones khususnya untuk data acquisition. Ketika itulah saya bersama rakan saya kami putuskan untuk kita menubuhkanlah Aeronerv itu, yang mana Aeronerv sekarang memfokuskan kepada perkhidmatan menggunakan drone dan juga IoT, yang mana kita ada beberapa produk kita, turnkey solution kita kepada pasaran industri. Jadi antaranya adalah Terabina. Terabina ni adalah sebuah platform drone dan juga IoT based platform yang mana merupakan untuk membantu digital construction solution. Saya pun baru dengar Terabina apa semua tu kan. Okey. Dan kita ada solution lain untuk pertanian juga. Jadi untuk precision agriculture yang mana menggunakan drone dan juga IoT sensor untuk mengumpulkan data dan seterusnya memberi kepada klien lah. Wow, okey. Sudah 2 tahun ya. Maknanya Aeronerv ni kira cukup kuat dan dikenali jugalah di negara kita. Dan apa pula tugas Encik Nizal Syafiq selaku Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronerv ni? Dalam Aeronerv, tugas saya adalah untuk membangunkan bisnes kami, produk kami kepada pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa. Sebab kita antara cabaran teknologi baru ni adalah cabaran tentang untuk mengubah kefahaman umum tentang teknologi drone ni yang hanya bukan sekadar untuk menangkap gambar kahwin, gambar event, tetapi aplikasi penggunaan teknologi drone ni merentas semua bidang. Dan contohnya Encik Muslim dah sebutkan tadi dalam bidang pembinaan, dalam bidang agriculture dan even dalam bidang perubatan. Di mana drone ni berfungsi sebagai alat untuk menghantar barang-barang atau medical kit kepada tempat-tempat yang tidak boleh diakses, sebagai contoh. Kalau perubatan tu memang dah ada menggunakan drone untuk hantar ubat tu. Betul. Di negara kita. Contohnya kat mana? Di negara kita saya rasa masih di peringkat POC. Okey. Tetapi di negara luar ia telah digunakan secara komersial. Meluas lah. Sebagai contoh di Afrika. Okey. Dan apabila antara masalah yang dihadapi negara Afrika ni adalah terlalu banyak tempat yang inaccessible, yang tidak dapat diakses oleh jalan darat, ataupun ada jalan darat tapi mengambil masa yang panjang. Jadi di situ teknologi drone membantu untuk mempercepatkan proses penghantaran barang. Jadi itu kefahaman yang kita nak cuba educate masyarakat bahawa penggunaan teknologi
dan aplikasi drone ni merentas semua bidang. Ya, bukan saja untuk perkahwinan kan ataupun untuk suka-suka, tapi lebih kepada pertanian, perubatan dan memudahkan kita. Itu yang penting dalam program Inovasi Negara di Radio Aktif ketika ini, bercakap mengenai inovasi teknologi drone bersama dengan tetamu di studio, Encik Muslim Abdullah Zaid, Ketua Pegawai Eksekutif Aeronav, dan juga Encik Nizal Syafiq yang merupakan Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronav. Okey, banyak sebenarnya kita nak kupas, nak tahu juga penghasilan yang telah dilakukan oleh Aeronav itu sendiri, antara produk-produk yang telah pun dikeluarkan, sambutan dia macam mana, dan dari segi permintaan, biasa golongan macam mana yang suka mendapatkan perkhidmatan atau produk daripada Aeronav itu sendiri. Jadi kita nak dengar jawapannya selepas ini. Terus setia bersama kami dalam program Inovasi Negara di Radio Aktif. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Jika kita gagal hari ini, tidak bererti kita gagal selamanya. Apa yang perlu kita lakukan ialah terus mencuba. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Pilihan program terbaik di Bernama Radio kini bersiaran di Bernama TV. Fokus kepada dunia perniagaan, terutamanya industri kecil dan sederhana. Isnin hingga Jumaat selama 30 minit bermula 4.30 minit petang. Program Radio Aktif di Bernama TV. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Okey, kembali bersama dalam program Inovasi Negara di Radio Aktif. Ketika ini bercakap mengenai inovasi teknologi drone, dan saya percaya ramai di antara kita berminat untuk mengetahui siapa sebenarnya pengasas penghasilan drone-drone di negara kita ni. Okey, bersama kita juga Encik Muslim Abdullah Zaid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Aeronav, dan Encik Nizal Syafiq merupakan Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronav. Okey, baik Encik Muslim, dari segi sambutan, siapa yang cuba mendapatkan produk daripada Aeronav itu sendiri? Dah 2 tahun ya bertapak di negara kita, antara mereka yang berminat. Okey, Aeronav kita memfokuskan kepada menggunakan drones sebagai alat untuk mendapatkan data ataupun mengumpulkan data. Jadi kita Aeronav kita tidak membangunkan drone lah, kita tidak cipta drone dan sebagainya, tapi kita menggunakan off the shelf solution untuk drones tu sebagai tools untuk mengumpulkan data. Dan kita juga mengoperasikan IoT based sensor untuk membantu kita mendapatkan in-ground dan juga on-ground data. Jadi ada aerial data dan juga ada in-ground dan on-ground data. Jadi daripada data ini kita akan proses, menganalisa dia, dan kita akan visualize data tersebut. Seterusnya data ini kita gunakan untuk membantu klien kita mengeluarkan tindakan-tindakan yang merujuk kepada data tersebut. Maksudnya data driven decision. Okay, dan antara klien yang berminat, saya kata, untuk kita punya produk, kita ada produk untuk construction dan juga mining, untuk pembinaan dan juga pertanian. Jadi construction, mining dan agriculture ini kita gunakan drones dan juga IoT ini untuk mengumpulkan data dan membantu mereka melakukan decision lah, action untuk next step lah, apa yang mereka ingin lakukan. Contohnya dalam agriculture. Dalam agriculture contohnya kita menggunakan drone untuk mendapatkan data elevation tanah tersebut, dan kita letakkan IoT sensor untuk mengesan acidity tanah, kelembapan tanah, dan semua data ini kita akan paparkan dalam platform kita, dashboard kita. Jadi ia akan membantu petani, pengurus ladang dan juga investor untuk tindakan selanjutnya ke atas ladang. Kalau investor tu siapa sebenarnya yang selalu terlibat dengan Aeronav ni? Investor yang terlibat siapa? Okey, biasanya investor yang terlibat adalah investor untuk pertanian dan juga construction, pembinaan. Okey, contoh saya sebut. Kalau dalam bidang construction biasanya developers ia perlu memberi laporan perkembangan pembinaan tersebut, projek pembinaan kepada investor. Jadi sebelum ini cara yang lakukan adalah konvensional punya cara lah, mengambil gambar menggunakan phone, kemudian masuk dalam slide PowerPoint dan juga present kepada investor. Jadi kami Aeronav kita memperkenalkan kita punya platform iaitu Terabina. Jadi ke semua pemain-pemain dalam bidang construction, contohnya investor, kontraktor, developer, konsultan dan subcons, boleh melihat dalam satu dashboard dan platform yang sama, merujuk platform yang sama. Jadi mereka tidak perlu lagi membuat satu, kita kata apa, dokumentasi lain. Cukup
dengan menggunakan platform kita, jadi mereka boleh mengurangkan salah faham antara mereka dan boleh melaporkan secara teruslah kepada pihak yang terbabit lah. Contoh kontraktor dia perlu lapor pada developer, developer perlu lapor pada investor. Okey, jadi semua ini kita tawarkan servis end-to-end services, end-to-end solution daripada data acquisition sehinggalah data deliverables dan juga visualization. Okey. Baik, Encik Nizal pula, kita nak tahu dari segi kejayaan yang telah dicapai oleh syarikat ini kan. Kita dapat tahu ada juga kerjasama dengan Singularity Aerotech Asia. Apa itu? Boleh kita kongsikan? Baik, seperti yang kita dah maklum pada awal tadi, bahawa antara inovasi yang kita lakukan berbanding dengan syarikat-syarikat lain adalah kita mengintegrasikan teknologi IoT, iaitu Internet of Things, di mana setiap sensor-sensor ataupun alatan-alatan tu bersambung dengan konektiviti 0G. Di mana data yang diperolehi daripada sensor-sensor tersebut, sama ada data pH ataupun data pergerakan sebuah kenderaan, and direlay kan, dihantar terus kepada cloud-based platform, dan dari data yang kita perolehi daripada cloud platform tu, kita boleh menilai kadar penggunaan kita, adakah kita terlebih guna ataupun kita terkurang guna. Itu tentang IoT lah. Saya masuk kepada soalan tadi, antara projek yang kita telah berjaya execute dalam hampir 8 bulan 8 bulan kita bekerjasama dengan Singularity Aerotech Asia di sebuah ladang nenas 24 hektar di Hulu Benam, di mana kita telah mengimplementasi teknologi drone untuk mengenal pasti tahap ketinggian tanah, ada kawasan tinggi, kawasan rendah. Kenapa penting satu solusi, kenapa penting untuk kita memberi data tu kepada pengurus ladang adalah supaya dia dapat merancang dan di manakah kawasan-kawasan yang kebarangkalian tinggi untuk terkena banjir. Sebab penanaman nenas ni dia sangat sensitif dengan kelembapan yang tinggi. Lagi kering lagi bagus. Tapi masalahnya kalau kata pemilik ladang tak merancang sistem pelongkangan yang baik, bila ada hujan lebat dia akan banjir. Itu sebagai contoh. Jadi sebenarnya teknologi drone ni dia membantu untuk petani itu melihat di manakah kawasan yang tinggi, di manakah kawasan rendah. Dan untuk kawasan yang mungkin kalau kata beza dia 30 meter, kita boleh nampak ni tinggi, ni rendah. Tapi macam mana dengan perbezaan tinggi dan rendah tu 5 meter dan 10 meter. Jadi sebab tu teknologi drone ni, apabila kita melakukan pemetaan, kita boleh hasilkan digital elevation model, dan dari situ kita boleh kenal pasti ini adalah kawasan penanaman yang mungkin terkena banjir. Jadi data yang mereka dapat tu, apa yang mereka buat adalah mereka akan rancang sistem saliran yang baik supaya kalau kata ada berlaku banjir, ada berlaku hujan lebat, tak berlaku banjir lah kat kawasan tu. Dan antara teknologi lain juga adalah kita guna teknologi IoT. Ini adalah daripada kami menerapkan strategi lah, iaitu Singularity Aerotech Asia. Di mana drone ni limit dia memang banyak kelebihan, dan kita boleh tengok segala apa yang berada di atas tanah. Tapi apa yang di bawah tanah, itulah limitasi drone. Jadi di situlah peranan teknologi IoT ni untuk melengkapkan ekosistem data dalam sebuah ladang lah. Contoh kalau drone kita dapat tengok apa yang berada di atas, kesihatan pokok, di mana kawasan yang tinggi kadar rumput, tapi di bawah tanah tu kita tak dapat nak tengok guna drone. Jadi kat situ peranan itu teknologi lain. Dia lah. Betul, itu keterbatasan dia yang kita kena ukur menggunakan teknologi lain. Antaranya adalah teknologi bagaimana kita memantau pH tanah. Contoh kalau nenas ni tak sesuai kalau kita pH terlalu tinggi. Jadi menggunakan sensor tu kita dapat kenal pasti di manakah kawasan yang sihat, di manakah kawasan yang tak sihat yang perlu untuk peladang tu merawat keadaan tanah dekat situ lah. Macam cerita 24 hektar ladang nenas ni kan, satu drone dah cukup ke ataupun menggunakan banyak drone? Secara optimumnya satu drone dah mencukupi. Tapi kalau kata kita bercakap tentang ladang sebesar mungkin ratusan hektar, mungkin di situ memerlukan 2 atau 3 drone. Tapi bagi saya untuk ladang sebesar 24 hektar ni, satu drone saja dah mencukupi. Tapi kalau cakap pasal nenas secara keseluruhan dekat Malaysia ni, kita ada hampir 9,000 hektar. Dan ada penanaman yang sekadar 1 ekar saja, 2 ekar. Ada penanaman yang 24 hektar ke 50 hektar, dan ada penanaman yang memang lebih besar lah daripada projek kami di Hulu Benam. Jadi requirement ataupun keperluan yang berbeza, memerlukan
kadar penggunaan yang berbeza lah, bergantung kepada berapa luas sesuatu projek ataupun sesuatu ladang tu. Okey. Saya sebenarnya rasa kagum juga dengan pertanian zaman sekarang. Mungkin tak pernah terfikir pun sebelum ni kita nak menggunakan drone kan, terutama petani-petani yang mungkin agak muda selepas ini akan menggunakan khidmat drone ini untuk membantu memudahkan kerja-kerja pertanian. Betul. Itu tadi, dan kita tak anggap pertanian tu kerja-kerja kampung sebenarnya. Betul. Ianya mungkin kerja-kerja yang lebih fleksibel dan juga boleh kita aplikasi dalam dunia zaman sekarang ni. Okey. Baik, bercakap dalam program Inovasi Negara. Topik kita inovasi teknologi drone bersama-sama dengan Encik Muslim Abdullah Zaid, Ketua Pegawai Eksekutif Aeronerv, dan juga Encik Nizal Syafiq, Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronerv. Dan lepas ni kita nak tahu mungkin sedikit perkongsian lagi inovasi teknologi drone ataupun drone tech ini yang dapat mengubah industri tempatan. Contoh pelumbungan emas ke kan, selain daripada pertanian nenas itu tadi. Baik, kita kembali lagi selepas kita rehat seketika dalam program Inovasi Negara di Radio at TV. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Building a successful business cannot be done in a short time. Never give up. Maybe today it is hard, but we'll never know what happened tomorrow. The best that you can do is to be able to face failure and succeed after failing. Sales go up and down, but service stays forever. I'm Dan Tai Luk, Group CEO of MyNews. You are listening to Bernama Radio, your number one business news radio. Setakat Ogos 2019, terdapat 700 atau 77% saham patuh syariah yang tersenarai di Bursa Malaysia. 597 saham tersenarai di papan utama, 96 saham tersenarai di papan ACE dan 7 saham tersenarai di papan LEAP. Apakah rasanya angka ini kepada anda sebagai pengusaha, pengilang maupun pengguna? Analisis pasaran serta kesannya kami kongsi di Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Baik, kembali bersiaran dalam program Inovasi Negara di Radio at TV bersama saya Nazra Noran dan juga bersama dengan Encik Muslim Abdullah Zaid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Aeronerv, dan Encik Nizal Syafiq, Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronerv, bercakap mengenai inovasi teknologi drone. Sebenarnya banyak bayangan yang saya dapat ialah kita nak berangan ni boleh kan. Contohnya kita beli makanan, tiba-tiba makanan hantar kot tingkap. Tu drone hantar makanan. Itu yang saya berimajinasi lah. Tapi kita bercakap lebih luas ya dalam perladangan dahulu dan juga pelombongan. Kalau pelombongan emas, mungkin ada inovasi teknologi drone yang dapat mengubah industri ini. Bagaimana Encik Muslim? Saya tertarik dengan soalan tersebut dan saya nak sentuh dengan lebih luas berkenaan dengan pelombongan dan juga construction, sebab ia adalah satu bidang yang lebih kurang samalah. Kalau mining ni lebih kepada pengambilan tanah, construction lebih kepada penambahan tanah, binaan subjektif dan aditif. Jadi kalau kita lihat dalam ranking yang dikeluarkan oleh ACDIS ni adalah sebuah syarikat konsultan dan juga audit untuk teknologi implementation dalam bidang khususnya construction. Jadi sebenarnya Malaysia berada dalam ranking yang ke-15 dari sudut digital transformation adaptation dalam construction, dan ia berkaitan dengan bagaimana kita kata pushing factor lah daripada kerajaan sendiri dan juga daripada agensi-agensi yang terlibat dalam berkaitan dengan construction dan juga mining ini. Dan sebab apa, bila mana kita nak implement this technology, contohnya drone dan IoT dalam bidang mining dan juga construction, sebenarnya kita sebagai private company ni kita tak boleh nak push syarikat-syarikat untuk mengimplement. Sebenarnya ia boleh dimotivate ataupun dipush oleh kerajaan ataupun government agency sendiri, yang mana kita lihat sebenarnya implementasi teknologi sebenarnya dapat membawa kepada penjimatan, pengurangan kos
Tak perlu orang. keselamatan. keselamatan. Contoh saya ambil kes yang melibatkan runtuhan bangunan, runtuhan tebing bangunan pembinaan. Dan sebenarnya bila mana menggunakan drone, kita boleh implement preventive measurement lebih awal berbanding hanya menggunakan drone untuk forensik semata-mata sahaja. Sebenarnya Jadi, luas. Betul, lebih luas lagi aplikasi drone ini. Dan semestinya untuk mengapplykan ini ia perlukan kesediaan dari sudut semua pihak untuk implement teknologi ini secara lebih menyeluruh. Jadi cabaran bagi kami adalah sebenarnya teknologi ini masih baru. Jadi kita memerlukan masa yang agak panjang untuk meyakinkan market. Dengan data-data yang kita ada lah, berapa persen boleh kurang, kos berapa persen boleh kurang, reliability meningkat berapa persen dan sebagainya. Okey. Kalau dari sudut pandangannya Cik Nizal pula, apa agaknya industri yang boleh sangat menggunakan drone ini untuk meningkatkan perniagaan mereka tu? Bagi saya, kalau bercakap tentang di manakah industri yang kritikal dari sudut untuk membangunkan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara, saya suka untuk kembali kepada pertanian. Antara satu problem statement yang berlaku kat Malaysia ni, makanan yang kita hasilkan sebenarnya kurang, di mana dia tidak dapat nak memenuhi demand. Dan kita hanya dapat menghasilkan 71 saja peratus 71% makanan yang patut kita guna. Maksudnya kita kekurangan sebanyak 30% makanan untuk feed rakyat Malaysia ni. Jadi kat situ sangat penting untuk kita meningkatkan hasil penanaman menggunakan teknologi terbaru. Kalau sebelum berlaku industri revolusi pertanian, yang pertama iaitu kena sebelum kewujudan mesin, seorang petani hanya mampu untuk memberi makan kepada 25 orang. Dan bila adanya revolusi perindustrian, di mana mesin-mesin mula dicipta, dan seorang petani boleh beri makan kepada 100 ke 200 orang. Dan kemudian dengan datangnya teknologi terbaru, dalam teknologi AI 4.0 ni, kita dapat memberi makan lebih 1,000 kepada 10,000 orang daripada hanya usaha seorang petani saja. Sebab itu sangat penting untuk kita mengimplementasikan teknologi ni paling kritikal dalam bidang pertanian. Okey, bayanganlah untuk bidang pertanian itu tadi, menggunakan drone untuk kita tabur biji benih contoh Biji benih, apa lagi? racun. Jadi tak perlu pun tenaga orang, guna drone je. Betul. Tapi kita perlukan tenaga orang untuk Yalah, untuk mengoperasikan kontrol drone. tu. Kontrol drone. Jadi petani pun kena belajar guna drone lepas ni. Betul. Dan sebab itulah dengan implementasi teknologi dalam bidang pertanian ni, dia akan menarik orang muda ni kan, untuk masuk kembali kepada dunia pertanian. Dan secara purata, petani kat Malaysia ni memang ramai kebanyakan adalah umurnya 60 tahun ke atas. Maksudnya 60 tahun ke atas ni dengan penyakit dan dengan kekurangan sebagai faktor usia lah. Faktor usia. Jadi sebenarnya dia memang serba sedikit, dia memberi kesan kepada penghasilan makanan. Tapi macam mana kalau kata kita dapat implement teknologi drone ataupun mana-mana teknologi yang berkaitan tentang IR 4.0, kita sebenarnya dapat menarik graduan-graduan muda ni dalam bidang teknologi, sama ada mekatronik, bidang computer science, bidang IT, untuk sama-sama masuk ke dalam bidang pertanian ni, mengintegrasikan segala ilmu-ilmu dan dia punya kepakaran untuk subsequently meningkatkan hasil pertanian tu. Betul tu. Dalam masa yang sama kan, orang yang suka main game lah contoh kan. Drone ni macam main game juga kan. Kontrol duduk kat satu tempat dan menghasilkan sesuatu pertanian, dan dalam masa yang sama dapat juga berbakti kepada orang tua misalnya kan. Tapi saya percaya petani-petani sekarang ni pun muda-muda, tak semuanya berusia, tapi mungkin selepas ini aplikasi yang digunakan oleh pihak tuan berdua mungkin boleh diperkenalkan secara lebih meluas lah. Kena masuk kampung mungkin. Kita pun secara aktif sekarang ni kita engage dengan kerajaan Perak. Okey. Baru ni kita buat bengkel awareness lah, teknologi update, di mana kita berkongsi kepada agensi-agensi di bawah kerajaan Perak tentang aplikasi teknologi drone dalam perancangan bandar, dalam pertanian, dalam perlumbungan, even dalam forensik bidang keselamatan. Dari segi sambutan ataupun mereka yang berminat untuk belajar teknologi ini, apa pandangan Encik Muslim? Sambutannya bagaimana? Kesedaran masyarakat?
Okey, dari sudut selama kita beroperasi Aeronov, kita memang sejak awal kita dah mula melakukan kita menawarkan latihan lah. Latihan lebih kepada professional certificate lah. Dan kebanyakan yang hadir adalah individu-individu dan juga mewakili agensi-agensi juga. Jadi maksudnya kat sini dari sudut sambutan daripada kalangan masyarakat, badan-badan swasta dan juga agensi kerajaan sangat baik kan. Dan kita berterima kasih kepada mereka. Selepas beberapa bulan 6 bulan kita melakukan latihan, dengan feedback tersebut kita improvise lah latihan kita untuk memenuhi keperluan semasa market contohnya untuk bidang keselamatan bangunan contohnya kan. Jadi sebelum ini mungkin latihan kita lebih kepada pemetaan mendata sahaja. Jadi selepas ada keperluan untuk keselamatan bangunan, kita lakukan juga bagaimana nak lakukan pemetaan dan data acquisition untuk 3D dan juga building information modelling untuk men-3D kan bangunan tersebut. Wow, men-3D kan bangunan tu. Baik, dari segi kerjasama DS Academy, apa itu DS Academy dan juga Aeronov yang dapat meningkatkan inovasi drone tech dan melatih bakat muda dalam industri ini. Mungkin sedikit ringkasan daripada Encik Nizar pula. Baik, Akademi Teknologi DS merupakan rakan strategik kami dalam pelan pembangunan bakat yang akan digunakan untuk industri. Baik, jadi Akademi Teknologi DS ni merupakan satu akademi di mana dia memfokuskan pelatihan drone, robotik dan juga computer science. Di mana selepas perbincangan yang panjang dengan Akademi DS ni, kita telah menghasilkan satu roadmap di mana sejak seawal 10 tahun kita telah mendedahkan dia tentang teknologi drone dan robotik dan juga asas pengaturcaraan ataupun programming. Di mana dalam tempoh 10 ke 17 tahun waktu sekolah, mereka akan didedahkan dan dilatih untuk menggunakan drone, untuk menggunakan coding, pengaturcaraan untuk menerbangkan drone. Dan sebenarnya itu adalah satu usaha untuk kita mendedahkan golongan remaja dan kanak-kanak ni tentang teknologi-teknologi yang sekarang ni tengah menjadi asas kepada kita punya industri. Baik. Dan dengan itu sebenarnya apa yang kita nak buatlah, apabila kita berjaya dedahkan seawal usia 10 tahun, what we expect adalah apabila mereka keluar masuk ke dalam universiti ataupun keluar dalam universiti, mereka tidak ada gap teknologi. Jadi kita sekarang ni kita baru terdedah kepada teknologi dan kita nak belajar. Tapi what if kalau kata kita dapat satu generasi yang mana mereka ni dah memang pakar dan dah biasa dengan teknologi. Baik, okey, sedikit ringkas saja daripada Encik Muslim, bagaimana kerjasama Aeronov dengan agensi kerajaan seperti MDEC contohnya dapat membantu industri ini? 30 saat. Dan terima kasih kepada MDEC sebenarnya kerana atas kejayaan untuk membentuk sebuah tim dinamakan Drone Tech Team yang mana kami Aeronov terlibat dalam inisiatif tersebut. Yang mana MDEC begitu secara kata sangat bagus dalam menghubungkan antara pemain-pemain industri khususnya startup dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat contoh dalam untuk pembangunan teknologi, untuk pembangunan business model dan sebagainya, termasuklah dalam peluang-peluang bersama dengan rakan media contohnya bernama pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim Abdullah Zaid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Aeronov dan juga Encik Nizar Syafiq, Pengurus Pembangunan Perniagaan Aeronov. Dan sekian program Inovasi Negara di Radio @TV ketika ini mewakili penerbit Hashmar Hashim. Saya Nazrana Ra. Assalamualaikum. Jumpa lagi.